Dah nak record ni. Okey, apa benda buat tadi? Okey, siapa yang tak masuk lagi ni? Alia tak ada Okey, yang dah masuk ni dah cuti hari tu, dah ada semangat baru. Apa kata buka kamera set? Lama tak jumpa kamu lama dah. Tutup kamera lagi Ustazah tak kenal. Dah siapa lah. Macam mana lah muka Kasih ni? Muka Azalia ni pun tak ingat macam mana lah muka dia. Muka Kasih macam tu ada mata macam tu je muka Kasih. Apa nak buat tadi? Okey, untuk kelas hari ni Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak ada jawab pun. Dinding ke jawab ke batu ke nak jawab ni? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah. Waalaikumsalam. Zikri seorang je jawab Ustazah punya salam. Yang lain tak jawab pun. Bila orang memberi salam, kita wajib menjawab salam. Okey? Itu dalam Islam ya. Ini adab. Salah satu adab. Okey. Saya rasa nak ajar tapi sebab awak tak buka kamera, saya tak pastilah nak mengajar ke nak tengok tak ada orang ni ke saya cakap sorang-sorang nanti. Boleh tak buka kamera awak? Azalia dan juga Zikri. Kasih mana dah keluar? Dah keluar pula dia. Okey, Raya Haji hari tu macam mana? Seronok ke? Tak seronok. Seronok ke tak seronok? Saya tak dengar lah. Seronok. Okey, buat apa je Raya Haji? Tengok lembu korban ke? Tengok lembu korban? Ke ni duduk rumah tengok TV je. Rumah tengok TV je. Walah hasiannya. Tapi makanlah lemang ketupat tu mak ada buat lah ya. Lemang, ketupat, rendang. Okey. Sekejap Kenapa saya punya hang lagging pula ni? Okey. Baik. Jadi untuk kelas Bahasa Melayu hari ni, kita nak sambunglah topik yang sebelum awak jawab exam hari tu. Sebelum jawab exam hari tu, kita ada topik last untuk unit 6. Sebelum awak masuk unit yang ke-7 dengan tema yang baru. Okey. Tahu kan hari Jumaat ni ada sesi perkongsian bestari, tahu kan? Okey, masa sesi perkongsian bestari tu nanti dapatlah result Allah. Result yang awak jawab hari tu dapat berapa. Bukan BM je, semua subjek lah. BM, BI Science, lepas tu nanti cikgu pun cakap dengan mak, dia ni kat kelas macam mana. Dia diam ke, dia banyak mulut ke, dia tidur ke. Okey, nanti adalah perkongsian bersama ibu bapa awak. Okey. Jadi untuk hari ni, untuk subjek Bahasa Melayu hari ni, masih lagi dalam unit 6. Cuma hari ni Ustazah akan mengajar topik tata bahasa. Tata bahasa, okey. Sebelum tu Ustazah nak tanya, kata kerja. Siapa tahu? Cuba berikan satu kata kerja yang kamu tahu, yang kamu sedang buat sekarang ni pada Ustazah. Duduk. Duduk. Okey, bagus Alia. Cepat jawab. Bagus Alia. Apa dia Irina? Belajar. Okey, bagus. Lagi? Yang awak sedang buat sekarang ni. Apa lagi? Belajar, duduk Bersembang. lagi. Apa? Bersembang. Bersembang. Berbual. Okey, betul? Berbual. Bersembang. Okey, lagi apa? Kata kerja. Kata kerja banyak. Kata kerja tu perbuatan. Perbuatan yang kamu sedang buat. Duduk dah. Berbual, bersembang. Belajar. Apa lagi? Duduk alias sebut. Makan. Bermain. Bermain. Tengah main ke ni? Bermain tu betul. Tapi Saza nak tanya yang sekarang ni. Yang awak sedang buat sekarang.
Sekarang sedang belajar, sedang duduk, sedang berbual. Lagi apa? Dia tak sebut lagi si Zikri, Darwish dengan Kasih ke Sarah. Cuba bagi seorang satu. Setiap seorang satu. Zikri, apa dia? Awak tengok buku dia sebut apa? Membaca. Membaca buku. Okey, bagus. Okey, Darwish dengan Kasih, lagi 2 orang. Cuba bagi Ustazah apa lagi? Kata kerja yang awak sedang buat sekarang. Kata kerja tu perbuatan, aktiviti, perbuatan yang awak buat. Tadi kawan dah sebut duduk, sembang, membaca. Irina jawab apa tadi, Irina? Belajar. Okey. Okey, yang tu semua merupakan kata kerja. Bagus. Okey, awak boleh jawab dengan baik kata kerja. Okey, hari ni kita akan belajar topik yang sama iaitu berkaitan kata kerja. Bagaimana dia? Cuma kata kerja ni nak tukarkan daripada kata kerja aktif kepada kata kerja pasif. Okey, nama sebelum Ustazah. Apa dia? Ada soalan? Ustazah tak jelas. Kalau ada soalan boleh tanya. Okey, tapi sebelum tu cuba awak buka dulu buku teks awak. Kejap. Buku teks muka surat berapa ni? Muka surat 39. Okey, Ustazah share Ustazah punya Okey, kat sini ada 2 skrin Ustazah nak tunjuk nanti. Hari ni kita pakai tempat lain pula. Asyik tunjuk buku teks je. Hari ni Ustazah nak pakai yang lain pula. Okey. Ni simpan dulu, ni kecil dulu. Okey, cuba tengok buku teks awak. Okey. Buku teks awak tajuk 39. Okey, tajuk dia teknik masakan berkhasiat. Betul tak? Sama tak? Sama. Sama Okey. Kita tengok kat situ. Teknik masakan berkhasiat. Apa benda masakan berkhasiat tu? Masakan berkhasiat tu maksud dia apa? Siapa boleh bagi tahu Ustazah apa yang dikatakan masakan berkhasiat tu? Macam mana makanan berkhasiat tu? Makanan yang sihat. Makanan yang sihat, ya betul. Makanan sihat tu contoh dia macam mana dia masak. Dia masak tu macam mana? Okey. Hari ni kita nak tengok dia tunjukkan beberapa cara untuk masak makanan yang berkhasiat. Masakan yang berkhasiat. Okey, kita Ustazah bacakan dulu. Dan detik spotlight. Sekejap ya. Okey. Puan Nurul, Puan Nurul dan jiran-jirannya menghadiri kursus masakan berkhasiat. Kemudian mereka bersama-sama mencuba setiap cara. Ada berapa cara kat sini? Ada 4 cara yang ditunjukkan. Yang pertama merebus, yang kedua mengukus, yang ketiga memanggang dan yang keempat penggorengan kering. Setiap ini dia punya cara masakannya semuanya berbeza dan semua ni merupakan cara masakan yang berkhasiat. Okey, sebab apa? Okey, mari kita tengok yang pertama. Merebus. Okey, pernah dengar perkataan merebus? Pernah. Pernah Pernah. Rebus selalunya dekat rumah mak rebus apa? Rebus ayam, rebus ikan. Siapa ada kucing kat rumah? Siapa ada kucing kat rumah? Kalau kucing kat rumah tu kucing awak makan apa? Whiskas. Makanan kucing. Makanan kucing. Okey, makanan kucing. Kalau dulu-dulu, masa Ustazah dulu-dululah kecil-kecil, adik Ustazah dia suka rebus ikan. Rebus ikan tu, isi ikan tu dia bagi kucing tu makan. Okey. Jadi merebus tu apa? Merebus tu kalau tengok contoh dalam gambar ni,
Dia sedang merebus keropok leko. Rebus ni dia satu cara masakan, maknanya awak letak air yang banyak dalam periuk ataupun kuali, letak air yang banyak, kemudian letak benda yang awak nak rebus. Contohnya macam ni, keropok leko ke, ikan ke, ayam ke, awak rebus kat dalam tu sampai dia masak. Okey. Ini selalunya rebus ni digunakan apa yang membuatkan dia berkhasiat? Kenapa merebus ni berkhasiat? Sebabnya dia tak menggunakan apa-apa minyak. Dia tak ada pakai minyak, dia pakai air je. Air tu tak ada apa? Air tu tak ada benda yang memudaratkan, air paip, air biasa kan? Okey, kalau kita tengok contoh kat sini, Puan Nurul merebus keropok leko. Okey. Dan dia ada bagi kat sini ayat pasif. Okey, keropok akan menjadi lembut dan bebas bakteria berbahaya. Okey, bila kalau awak tak masak, tak kisahlah tak rebus ke, tak kukus, tak panggang ke, tak goreng. Kalau awak tak masak benda tu, sesuatu makanan tu, terutamanya makanan yang macam telur ke, macam ikan ke, kalau awak makan secara mentah, okey, makanan tu sebenarnya dia ada bakteria yang hidup. Okay, siapa sini suka makan sushi? Sushi dia ada banyak jenis, betul tak? Ada sushi yang jenis mentah punya yang dia tak masak, ikan salmon tu dia tak masak kan? Okey, kalau orang yang dewasa apa? Kalau tak. Saya tak makan. saya tak makan. Ustazah pun tak makan. Ustazah pun tak boleh makan sushi Ustazah tak kena dengan mulut Ustazah. Okey, kalau telur separuh masak biasa makan tak? Telur separuh masak tu maknanya telur tu tak masak, dia tak goreng habis lah, macam cair lagi. Kuning dia cair, kadang-kadang putih dia pun cair lagi. Okey. Itu ada bila kita tak masak secara penuh, maknanya dia tak masak goreng sampai cukup masak, sebenarnya dia ada bakteria lagi dekat makanan tu. Cumanya untuk orang dewasa atau orang dah besar kan, macam Ustazah, orang macam awak pun mungkin umur dah tahun 4 semua dah besar kan. Antibody tu dah semakin kuat. Jadi bila kita makan tu, kita punya badan boleh lawan lah bakteria tu. Tapi untuk budak kecil, kalau ada adik awak budak kecil ke, baby ke kan, janganlah dibagi makanan yang tak masak sepenuhnya sebab ada bakteria. Okey, nanti boleh buat dia sakit perut kalau tak masak betul. Okey, kalau tengok contoh keropok leko tadi merebus tu, bila kita rebus keropok tu akan jadi lebih lembut. Okey, lembut dan bebas bakteria berbahaya. Siapa pernah makan keropok leko yang jadi rebus je, dia tak goreng? Pernah tak makan? Tak pernah. Selalu orang makan keropok leko dia dah goreng dalam minyak kan? Yang goreng dalam minyak, betul tak? Yang ni dia jenis rebus. Ustazah pun tak pernah makan. Tapi kalau awak semua nak tahu, cara buat keropok leko memang dia kena rebus. Dia rebus dulu, lepas rebus tu baru kita goreng. Itu yang jadi rangup di luar, dekat dalam dia lembut. Keropok leko luar dia rangup keras kan, tapi dalam dia isi dia kenyal, lembut, betul tak? Keropok leko. Masak je dalam minyak. Selalu kat rumah kita goreng je kan. Goreng dengan minyak. Sebelum dia goreng tu, dia jadi tu direbus dah. Okey, cara yang kedua ialah mengukus. Mengukus. Kat rumah ada tak mengukus? Pernah tak mak ni buat kek kukus ke, kek coklat kukus, pernah tak? Pernah? Okey. Mengukus itu ialah mengukus satu. Mengukus tu maknanya cara ni dia dapat mengekalkan khasiat dalam makanan. Sebab apa? Sebab bila kita kukus tu, kita letak dia sekali je dan kita tutup dengan pengukus tu, dia punya khasiat tu dalam tu je, tak bergerak ke mana-mana, dalam tempat yang sama sahaja. Okay, kalau tengok contoh ni, dia Puan Faizah ni mengukus ikan. Selain kukus ikan, yang awak boleh buat kukus kek, kukus apa lagi? Selalu Ustazah buat kukus kek lah. Kek coklat ke, kek pandan ke, kalau kukus dia lagi lembut, lagi moist. Kalau kita bakar dia kering sikit. Kalau kita kukus dia lagi sedap, dia lagi lembut. Siapa yang suka buat kek tu, mungkin dah biasalah perkataan mengukus ni. Biasa buat ke Zalia? Biasa.
Tak biasa buat. Siapa biasa buat memasak-masak kat rumah? Mungkin dia tahu. Okey. Yang ketiga ialah memanggang. Memanggang. Siapa pernah? Pasti pernah makan kan? Ayam panggang, ikan keli panggang. Selalunya panggang ni dia bakar ada apa? Dia panggang ni dia bakar ada apa? Betul tu Wan Zaliah. Dah cakap tutup kamera pula. Okey, selalunya macam orang BBQ tu lah. Pernah makan kan BBQ, barbecue, ayam, daging, sosis semua tu. Kita panggil tu memanggang lah. Kan? Selalunya panggang ni dia letak atas bara api je. Selalunya ada apa? Ada tempat dia lah. Ada tempat dia. Lepas tu kita letak apa nama benda yang hitam tu? Cakol. Cakol tu apa dalam bahasa Melayu ni Apa Makan semalam. Arang. Arang. Okey. Kalau dekat bazar pun, dekat pasar pernah tengok kan orang kipas-kipas sate tahu sate. Sate kan dia letak atas pemanggang tu. Itu namanya memanggang. Okey. Apa dia? Bateri kipas. Betul, bateri kipas. Selalu orang panggang ni dia akan pegang kipas lah. Sebab apa dia kipas? Sebab apa? Bila panggang dia kipas. Panas. Dalat. Sebab betul. Lagi apa? Sebab asap. Okey, sebab asap betul. Lagi satu apa? Sebab dia selalunya dia pakai arang. Okey? Jadi dia kipas tu nak bagi bara api. Bara api tu tahu tak? Bara api tu yang merah-merah ni. Nampak tak dalam gambar ni? Yang merah-merah ni. Yang merah-merah ni lah macam api kan. Nak bagi benda tu masak. Sebab tu dia kipas. Kalau dia tak kipas, nanti benda tu hilang tak masak lah. Tak masak lah makanan tu. Sebab tu dia selalu kipas. Nak bagi bara tu sentiasa ada. Okey? Okey, teknik memanggang akan menjadikan daging kurang berlemak. Sebab tu dia sihat. Dia kurang berlemak. Lemak ni tahu tak lemak? Lemak kat badan ni lemak. Lemak ni kalau terlebih lemak nanti dia jadi obes. Tak sihat lah jadinya. Okey, sebab itulah cara-cara yang ketiga memanggang ni merupakan teknik masakan yang berkhasiat sebab dia panggang. Okey, dan yang terakhir penggorengan kering. Yang ni dekat rumah awak mesti ada. Betul tak benda ni? Ada kan kat rumah? Sekarang benda ni sangat famous dan viral. Ustazah pun terpaksa beli sebab viral. Okey? Air fryer nama dia. Air fryer. Ustazah rasa semua rumah ada air fryer ni kan? Sebab dia senang bila pakai air fryer ni awak goreng tak payah pakai minyak pun. Betul tak? Nak goreng kentang ke, nak goreng nugget ayam awak letak dalam tu, pusing aja masa, terus dia masak. Okay, sebab tu dikatakan berkhasiat. Sebab dia mengurangkan penggunaan minyak. Minyak dalam betul, minyak dalam makanan. Bila kita makan minyak banyak sangat, nanti kolesterol dalam badan jadi tinggi. Sebab tu dia tak elok. Okay, sebab tu kita digalakkan mengurangkan penggunaan minyak. Okey, jadi ada 4 cara memasak. Okey, 4 cara memasak untuk memastikan makanan itu berkhasiat, iaitu merebus, mengukus, memanggang dan penggorengan kering. Okey. Ini saja cerita je ni. Sekarang baru kita masuk topik kita, iaitu berkaitan kata kerja. Apa kena-mengena cerita tadi tu dengan ayat aktif dan ayat pasif? Tiba-tiba pula kan? Tadi dok cerita pasal masakan berkhasiat. Ini tiba-tiba masuk ayat aktif, ayat pasif. Okey. Mari kita tengok. Okey, cuba tengok yang merebus tu. Nampak tak? Perkataan tulisan warna biru ni. Nampak tak? nampak. Okey, cuba baca. Dia cakap apa ni? Cuba tu baca sikit. Dia cakap apa? Puan Nurul merebus keropok leko. Okey, ini satu ayat lah maksudnya. Okey, Puan Nurul merebus keropok leko. Okey, berdasarkan gambar kan. Okey, tulisan biru ni, okey, untuk pengetahuan awak, ianya merupakan ayat aktif. Ayat aktif. Sebab apa dia ayat aktif? Okey, nak tahu tak sebab apa dia ayat aktif? Okey, yang pertama awak tengok kata kerja. Okey, Puan Nurul merebus keropok leko. Mana dia kata kerja dalam ayat ni?
Okey, merebus. Okey, pandai. Merebus merupakan kata kerja. Okey, kemudian tengok dia punya imbuhan dia. Imbuhan dia pakai apa ni? Dia pakai imbuhan me. M-E, me. Okey? M-E, me. Okey, bila pakai imbuhan me dekat kata adjektif, ianya merupakan ayat aktif. Okey? Ia merupakan ayat aktif. Okey, jadi kalau ayat tu dalam bentuk macam ni, Puan Nurul merebus keropok leko, ini merupakan satu ayat aktif. Ayat tunggal yang aktif. Okey, kalau tiba-tiba macam mana kita nak tukarkan daripada ayat aktif ni ke ayat pasif? Nanti Ustazah tunjuk. Okay, sekarang kita tengok dulu contoh ayat aktif. Okey, yang kedua. Puan Faizah mengukus ikan. Okey, mana kata kerja dia? Kata kerja dia mana? Okey, mengukus. Okey, kata kerja dia ialah mengukus. Okey, imbuhan yang digunakan imbuhan apa? Imbuhan me. Me nampak ni? M-E, me. Me. Okey, me. Ataupun meng. Me ataupun M-E-N-G, meng. Imbuhan meng. Okey, jadi ini merupakan ayat apa? Aktif ke pasif? Pasif. Ayat aktif. Sekarang ni tak masuk pasif lagi. Ayat aktif dulu saya terangkan. Ingat ayat aktif, kata kerja dia ada imbuhan me ataupun meng. Okey, yang ketiga, memanggang. Okey, Puan Dayang memanggang daging. Kata kerja dia mana? Kata kerja dia. Okey, memanggang. Okey, imbuhan yang digunakan imbuhan apa kat sini? Memanggang ni. Mang. Imbuhan me. Okey, me, M-E, me. M-E, me ni. M-E, me. Okey, imbuhan memanggang. Jadi ini pun merupakan ayat aktif. Okey, ayat aktif. Okey, yang terakhir, Puan Su menggoreng kentang dengan penggoreng kering. Ayat. Okey, yang mana satu kata kerja dia? Mana kata kerja dia? Menggoreng. Okey, menggoreng kata kerja dia, perbuatan dia. Okey, imbuhan yang digunakan dalam menggoreng ni apa? Meng. Okey, menggoreng, meng ataupun me. Okey? M-E, me. Jadi dia merupakan kata ayat aktif juga. Okey. Jadi ini semua merupakan contoh kepada ayat aktif. Okey, ini ingat ayat aktif dia akan menggunakan selalunya ayat aktif dia punya subjek. Tahu subjek? Subjek tu ialah orang. Okey, nama orang tu akan berada di hadapan. Okey, subjek di hadapan. Kemudian diikuti dengan kata kerja yang ada imbuhan me, men ataupun meng. Ingat ya, imbuhan me, men ataupun meng. Okey, kata kerja. Lepas tu baru ada objek. Jadi itu ialah ayat aktif. Okey, boleh dapat tak? Boleh? Boleh. Okey, bagus. Okey, sekarang ni daripada ayat aktif tu macam mana kita nak tukarkan dia kepada ayat pasif? Okey. Macam mana kita nak tukarkan dia kepada ayat pasif? Kat sini saya nak tunjukkan. Okey, jom kat sini. Okey, kat sini baru Saza nak pakai yang lagi satu slide ni. Mana dia? Kat sini. Saza, minum air? Minum. Okey, jadi macam mana daripada ayat aktif tu kita nak tukarkan kepada ayat pasif. Okey. Tu awak semua tahu. Okey, ini Saza ulang semula. Okey, kata kerja terbahagi kepada dua. Okey, kata kerja kita boleh bahagikan kepada dua. Yang pertama aktif, yang kedua pasif. Okey, ayat aktif tadi dia akan mula dengan imbuhan me yang macam saya tunjuk tadi. Ada imbuhan me. Contoh dia merebus. Ada merebus ni kata dasar dia, kata asal dia ialah rebus. Ni kata asal dia ialah rebus. Bila kita tambah me dekat depan, M-E, me ni, dia jadi ayat apa ni?
Jadi ayat apa? Jadi ayat Sebutlah. Jadi ayat aktif. Betul lah tu. Kenapa cakap act je? Jadi ayat aktif. Okey, daripada kata dasar dia tu, rebus tu bila kita tambah imbuhan me tu kat kata kerja, dia akan menjadikan kata kerja itu kata kerja aktif. Okey, manakala pasif pula, okey, beza dengan pasif. Pasif dia punya kata kerja diikuti dengan imbuhan di. Contoh dia direbus. Okey, nampak tak? Tadi merebus. Yang ni direbus, DID rebus. Okey. Bila dia gunakan di hadapan, bermaksud ayat itu merupakan ayat pasif. Okey, ayat pasif. Okey, boleh? Boleh dapat tak ni? Okey. Boleh. Okey, cuba ulang balik. Okey. Kata kerja aktif imbuhan apa? Okey, contoh dia? Mengkukus. Okey, mengukus. Bukan mengukus, mengukus. Okey, betul. Lagi merebus. Lagi apa? Kalau saya bagi contoh ni. Okey, saya bagi contoh. Apa yang bagi contoh Okey, jahit. Jahit. Okey, perkataan jahit. Kalau kata aktif kita sebut apa? Jahit. Menjahit. Okey, pandai. Menjahit. Kalau ayat pasif, kata kerja pasif? Dijahit. Pandai. Dijahit. Okey, itu je beza dia. Pasif tambah di, kata kerja aktif tambah me atau men ataupun meng. Okey. Okey, boleh dapat bagus? Okey. Kemudian kita tengok pula. Okey, ni mana pula hilangnya ni? Okey. Apakah dia struktur ayat pasif atau aktif? Struktur ayat tu maknanya contoh ayat lah. Okey, contoh ayat. Okey, kalau tengok contoh kat sini, contoh ayat aktif, Puan Nurul merebus keropok leko ayat tadi kan? Puan Nurul ni ialah subjek. Ingat tak ini subjek kan? Okey, subjek ataupun nama lah. Subjek ataupun nama. Merebus ni ialah kata kerja dengan imbuhan me. Okey dah. Keropok leko ni ialah objek ataupun benda. Okay, kalau awak nak tukarkan ayat ni kepada ayat pasif, macam mana? Macam mana nak tukarkan daripada aktif kepada pasif? Okey, tengok contoh ni. Keropok leko direbus oleh Puan Nurul. Okey, yang pertama, cara dia yang pertama, okey, kenal pasti dulu kata kerja yang ni. Yang pertama, kenal pasti dulu kata kerja. Okey, dekat sini kata kerja dia ialah merebus. Okey, merebus. Perkataan me bermaksud ialah kata aktif. Okey, boleh? Okey. Boleh. Imbuhan. Lepas tu, kalau ayat aktif, nama dekat depan, ayat pasif ni, nama dia dekat belakang. Nampak ni? Nampak tak? Ayat aktif, Puan Nurul ni dekat mula ayat. Ayat pasif ni, Puan Nurul di belakang ayat. Di belakang ayat. Yang depan maknanya kat depan taruh apa? Kat depan ni kita taruh dia punya objek. Objek dia apa tadi? Apa objek dia kat sini? Keropok leko. Jadi awak tulis keropok leko dulu. Keropok leko, kemudian kata kerja kalau ayat pasif kita tambah huruf di. Jadi tukarlah. Merebus dia ditukar jadi direbus. Okey, direbus. Tambah perkataan oleh. Oleh siapa? Puan Nurul. Okey, boleh dapat tak? Macam mana struktur ayat perubahan daripada aktif ke pasif? Okey, yang pertama, kalau ayat aktif ada perkataan merebus, me. Okey, lepas tu bila tukar kepada pasif, merebus ni tukar kepada direbus. Lepas tu letak dulu nama dia dekat belakang. Dan objek di depan. Okey, dia bersilang. Okey, kata aktif ni dengan pasif ni dia bersilang. Okey, nama ke belakang, daripada depan ke belakang, objek daripada belakang ke hadapan. Okey, boleh dapat tak ni? Boleh dapat tak? Okey, kalau boleh Sasa tengok contoh satu awak jawab soalan ni.
Okay, contoh lain. Saya bagi kat sini. Haikal menggoreng kentang. Okay, ini ayat apa ni? Ayat aktif. Okay, ayat aktif sebab apa? Perkataan dia, kata kerja dia ada imbuhan Okey, bagus. Okey, macam mana kita nak tukarkan ayat aktif ni kepada ayat pasif? Macam mana saya sebut tadi? Kentang itu Okey, kentang itu Kentang itu digoreng. oleh Haikal. okey, bagus. Kentang itu Direbus direbus ke ni? Tengok. Oleh Ni perkataan apa Haikal. ni? Ni menggoreng jadi apa? Digoreng. Digoreng oleh Haikal. Oleh Haikal. Okey, bagus. Oleh Haikal. Pandai pun. Macam ni je nak tukar kata aktif kepada pasif. Okey, nama ni letak dekat belakang. Yang objek letak di hadapan. Silangkan, pangkahkan silang. Perkataan menggoreng tukar kepada digoreng. Boleh dapat tak? Aktif ke pasif? Pasif ke aktif. Senang je kan? Senang aja, betul tak? Okey, bagus. Okey. Okey. Ini kerja rumah nantilah. Okey, jadi itu ialah hari ni awak dah belajar tentang aktif, daripada aktif ke pasif, daripada pasif ke aktif. Okey? Yang awak kena ingat, ayat aktif ada imbuhan dekat kata kerja dia, atau meng. Lepas tu tukarkan nama dia, nama di hadapan, tukar kepada belakang untuk ayat pasif. Okey, ada lebih kurang 10 minit lagi. Ustazah nak bagi kuis. Sebelum bagi kuis, sebelum bagi kuis, cuba kita tengok balik kalau tak ingat lagi. Tengok balik yang terakhir tadi. Okey, kita tengok balik tadi. Mula-mula kena buat apa dulu? Mula-mula tengok kata kerja dahulu. Kata kerja ni, apa tu dia punya imbuhan apa? Me ke ataupun di? Kalau ayat apa? Aktif. Ayat aktif. Okey, kalau imbuhan di, ayat apa? Ayat pasif. Ayat pasif atau pasif. Lepas tu bila nak tukar ayat pasif ni, dia punya nama dekat belakang. Nama orang tu ataupun dia punya subjek di belakang. Benda di hadapan. Terbalik. Kalau aktif, nama di depan, objek di belakang. Okey, pastikan awak jangan tertukar antara aktif dan pasif. Okey, jadi Ustazah nak bagi kuis. Kuis. Lama tak main kuis kan? Kejap ya. Copy link. Mana dia? Mana dia chat? Sazan dekat mana? Dekat chat. Dapat tak? Okey. Dapat ke? Sekejap. Saya tengok. Okey, ada lebih kurang. Ini ada 20 soalan yang 14 soalan kot. Soalannya ayat aktif ke pasif, tukarkan ayat aktif ke pasif dan tukarkan ayat pasif ke aktif. Jadi kalau awak faham yang tadi tu, boleh ingat, boleh jawab insya-Allah. Okey, Darwish dah masuk. Zikri lagi. Azalia, lagi 3 orang. Dari Dina, lagi 2 orang. Alia dengan Kasih. Alia, Kasih ada dalam kelas ni? Ya. Loading. Okey. Kasih Kaisara? Kasih Kaisara? Ni tak ada ni rasanya ni. Kasih Kaisara? Dia tidur. Kalau tak ada ni, Ustazah kehadiran Ustazah tulis kosong balik ni. Kasih Kaisara 1. Kasih Kaisara 2. Kasih Kaisara 3. Okey, Ustazah terpaksa bagi kosong kehadiran dia. Dia tak jawab. Okey, boleh mula sekarang. Dari ayat
Lagu ni mengganggu ke? Tak ada. Kalau mengganggu lagu bagi tahu Ustazah, Ustazah tutup lagu ni. Siapa yang laju sangat jawab ni? Okey, Alia Dina bagus juga betul. Okey, setakat ni Alia ada tempat yang pertama. Okey, jawab sekejap ya. Susah nak kiri tanda sekejap. Ya. Okey. Tidak. Itu dah potong dia lah. Okey. Sekarang dah yang soalan berapa dah ni? Awak semua di soalan berapa sekarang ni? Soalan nombor 6. Nombor 6. Betul. Oh, dah ada yang jawab sampai habis ke? Cepatnya. Ada 15 soalan semuanya. Okey, dia punya soalan dia sama ada tukar aktif ke pasif, pasif ke aktif saja. Dua benda je yang macam Ustazah ajar tadi. Kalau pasif tambah apa, aktif tambah apa. Ingat itu je. Buku yang terbaca telah habis. Dah Sarah memang tak ada ya. Dia ni pergi hilang dari radar. Kasih. Oh, tak tahu. Tak tahu. Okey, tak apa. Okey, bagus. Sekarang ni 70%. Okey, good. Okey, teruskan semua murid tahun 4 yang bijak pandai. Yang cerdik, yang bijak bestari. Okey. Wah, Irina lajunya dia jawab. Okey, Darwish dah potong Azalia. Azalia kena potong Darwish lah, Azalia. Darwish dah potong Azalia. Dah naik ke tempat ketiga dah. Cuba lagi. Terus lagi tak habis lagi. Boleh lagi. Okey. Oh, berlawan dua orang ni. Irina lajunya buat lagi satu dia. Cepat jawabnya. Okey. Azalia potong balik Darwish. Darwish kena potong. Cepat, Azalia dah potong awak. Okey, teruskan Alia, Azalia, Darwish dan Zikri. Bagus. Okey, 79 accuracy. Bagus. Oh, Darwish potong balik. Oi. Azalia dengan Darwish ni berlawan ni. Seorang potong. Dia potong balik. Saling memotong kita tengok siapa yang menang tadi dua orang ni. Okey. Teruskan lagi sikit. Kita ada lebih kurang berapa minit lagi? Ada lebih kurang 5 minit lagi. Okey, cepat. Come on. Irina dah habis jawab dan ditekan tempat yang pertama ketika ini. Adakah sesiapa yang berjaya memotong Irina? Ataupun Irina masih di tempat yang pertama? Ada tak sesiapa yang akan memotong dia? Mari kita tengok. 13,000 poin dia tu. Banyak pun. 13,000. 13,990 poin dia. Tinggi poin dia tu. Okey. Siapa yang akan berjaya memotong Irina ataupun Irina akan kekal di tempat yang pertama? Tengok siapa ni? Terus. Okey. Ada lagi dua orang. Alia dengan Azalia untuk menjawab soalan. Okey, kita tengok. Oh, nampak gayanya. Kedudukan tempat pertama masih tak boleh diatasi lah.
Okey, Ali ada tempat yang kedua, Darwish di ketiga. Kita tinggal Azalia je. Okey, adakah Azalia akan potong Darwish ataupun Darwish akan kekal di tempat yang ketiga? Kita tengok. Kita tengok siapa yang berjaya dapat tempat yang ketiga antara dua orang ini. Okey. Ada lebih kurang satu soalan lagi untuk Azalia menjawab. Okey. Come on Azalia, lagi satu soalan. Seperti di mana? Oh, sikit je lagi dia nak potong Darwish. 10 markah je beza dia. Tapi dia tak berjaya. Tak berjaya. Okey, jadi tempat yang ketiga ialah Darwish. Tempat kedua Alia dan pertama Ildina. Okey. Bagus. Okey, mari kita tengok soalan yang awak jawab tadi, kita review question. Okey, yang Azalia dan juga Zikri pun bagus. Jawab banyak soalan yang betul. Okey, mari kita tengok. Kenapa ada antara satu? Kenapa apa? Ada antara satu quiz. Ya ke? Tak adalah, satu-satu je. Kita tengok, okay, tak apa. Okey, kita tengok soalan yang pertama. Okey, pilih ayat aktif. Okey, bagus. Semua jawab dengan betul. Bagus. Tak ada seorang pun salah. Okey, Mimi pergi ke pagar rumahnya. Okey, sebab ada perkataan apa kat sini? Ada perkataan apa? Me ialah aktif. Kalau D baru pasif. Okey, bagus. Semua jawab betul. Okey, terbaiklah. Okey, yang kedua, pilih ayat aktif. Mana kata kerja dia? Cuba pilih mana kata kerja dia. Kata kerja dia yang mana? Kata kerja dia memasukkan. Memasukkan. Jadi yang ni huruf me. Yang ni huruf D, masukkan. Jadi yang mana ayat aktif? Yang ni lah. Okey, memasukkan. Okey, yang seterusnya. Okey, pilih ayat aktif lagi. Pilih ayat aktif. Okey, mana dia kata kerja dia? Mana kata kerja dia ni? Daripada ayat ni yang jawab tadi. Melaporkan. Okey, laporkan. Lepas tu dia menggunakan perkataan me. Jadi ini ialah ayat aktif. Okey, semua betul. Okey, bagus. Semua jawab betul. Okey, yang ni pilih ayat pasif. Kalau aktif M5, kalau pasif mesti ada perkataan apa? D. Ada perkataan D. Kat sini ada D gilap. D gilap. Jadi ini ialah ayat pasif. Kat sini menggilap. Ini MENG. Jadi ini ialah ayat aktif. Jangan tertukar ya, KT dan meng. Okey, yang ni pula. Lengkapkan ayat dengan kata kerja aktif. Surya, dia nak kata kerja aktif. Kata kerja aktif dia boleh mestilah guna huruf me, meng semua kan. Okey, Surya apa? Menyusun. Buku dirak buku kelasnya supaya kemas. Okey, kalian harus apa? Okey, bagus. Mematuhi peraturan sekolah. Okey, good. Okay, yang seterusnya kita harus, ini senanglah kan? Menaati ibu bapa. Ada ke? Sebab tak ada orang jawab memusuhi tadi. Okey. Meja yang kotor itu, dia apa? Dilap ya, dilap. Sebab apa dilap? Kat sini kain buruk. Kain buruk ni dilap. Okey, bukan basuh. Meja tak boleh basuh kot. Meja dilap saja. Okey. Buku yang ini ayat pasif pula. Ayat pasif pula. Buku yang tebal itu telah habis dibaca. Okey, good. Semua betul. Okey, makanan yang lazat itu telah dimasak oleh ibu. Okey, bagus. Semua betul. Okey, tukarkan ayat aktif kepada pasif. Ini macam tadilah, aktif kepada pasif. Okey, mana kata kerja dia? Kata kerja dia, yang mana dalam ayat ni? Menyalin. Okey, menyalin. Okey, kata kerja dia menyalin. Jadi kalau tukar menyalin, tukar kepada pasif, dia jadi apa?
Diberikan disalin. salin Okey. oleh Siti. Okey, bagus. Okey, yang seterusnya. Yang ni pun sama. Tukarkan aktif kepada pasif. Okey, mana kata kerja dia? Mereka mencampakkan. Okey, mencampakkan dia punya kata kerja. Okey, kemudian nak tukar mencampak kepada ayat pasif dia jadi apa? Dicampakkan. Okey, tapi jawapannya ni lah. Dicampakkan. Okey, yang ke-13. Tukarkan ayat pasif pula. Ini pasif kepada aktif. Mana dia ayat pasif dia? Mana? Dirasmikan. Okey, dirasmikan. Okey, ditukarkan kepada aktif jadi apa? Beliau merasmikan. Merasmikan. Okey, bagus. Merasmikan bangunan baru itu. Okey, yang ni pula ayat pasif kepada aktif juga. Okey, mana dia kata kerja dia? Dinding. Kata kerja dia yang mana? Ni kata kerja dia ni sebenarnya chat. Kata kerja dia chat. Tahu tak chat? Dia buat perbuatan dia ialah chat. Dia mengecat. Okey, kalau nak tukarkan chat kepada ayat pasif dia jadi apa? Aktif. Dia nak tukarkan kepada ayat Mengecat. mengecat. Okey, saya mengecat. Okey, bagus. Okey, yang terakhir, tukarkan ayat pasif kepada aktif. Okey, mana dia perbuatan dekat dalam ni? Kata kerja dia. Mana dia? Buah-buahan itu saya cuci sebelum dihidangkan. Mana? Hidangkan. Okey, dihidangkan. Dia jadi apa? Dihidangkan. Bukan dihidangkan. Ni bukan menghidangkan. Ni cuci. Mencuci. Mencuci. Mana dia? Mencuci buah-buahan. Itu pertama dihidangkan. Okey. Senang je kan kata aktif dengan kata pasif ni. Betul tak? Okey. Jadi kalau tengok ramai boleh jawab. Semua boleh jawab lah senang ceritanya. Okey, semua boleh jawab kuis tu dengan betul. Jadi baguslah. Okey, jadi bagus. Murid tahun 4 boleh jawab dengan baik. Okey, tepuk tangan, tepuk badan, tepuk kepala pada diri sendiri cakap good job. Good job, saya pandai. Angkat sikit bahu, saya bijak. Okey. Okey. Jadi bagus, awak semua dah menjawab dengan baik. Darul sampai kat baju dia tu boy. Okey. Jadi dengan berakhirnya kuis tadi, okey, maka berakhirlah kita punya kelas hari ni. Okey, petang karang Koko jangan lupa ya. Kita nak tengok Irdina. Okey, ada lagi ke yang hantar? Ada lagi tak yang hantar selain Irdina? Ada tak lagi yang hantar Koko? Irdina, Ustazah tahu ada lagi tak tahun 4? Tak ada Irdina seorang lah. Kita nak tengok dia pakai baju tu tradisional. Nanti kita tengok petang nanti. Okey. Ustazah. Ya, apa dia? Kalau nanti saya nak buat yang Ustazah kata apa tu? Buku. Resensi. Awak nak masuk ke Azalia? Ustazah ambil nama? Kejap. Tapi Tunggu dulu tapi minggu ni tak ada, minggu depan. tak nak cari buku dulu. Boleh lah. Ada masa lagi Azalia. Ustazah ambil nama awak. 2 minggu, 3 minggu lagi. Cukup kan? Cukup. Okey, Ustazah ambil nama awak dulu ya. Okey, hari tu Darwish, Azalia yang kedua lah. Okey, bagus tahun 4 ni. Walaupun sikit tapi aktif. Bagus. Okey, jadi sebelum kita habiskan kelas, Zikri, mana Zikri? Zikri boleh tak bacakan doa lepas belajar? Zikri ada tak? Allahumma inna na'udzubika min qabli la yasha wa min wa'adin inna siddata wa min ilmina yanfa wa na'udzubika min haula'il arba'ana. Amin. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye semua. Waalaikumsalam. Bye. Sama-sama.